المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا أنت مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. InsyaAllah ayah-ayah ibu kita sambung lagi bacaan kitab Al-Jawahir As-Sufiyah. Kita sambung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul tak? Betul. Bukan surat 37. Haji muka surat 37. Saya tanda kat situ. Saya ingat kat situ tadi duduk study situ kan. Allah masyarakat Muhammad. Nampak ayat tu? Maklum dapat maklum? Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahkan akan daku. Baik. Yang pertama, ayah-ayah, ibu-ibu Allah Masya Muhammad, kita diciptakan ni, kata ulama, dengan 3 sebab. Berdasarkan ayat Quran, ada 3 sebab kenapa kita diciptakan, kita dihidupkan, kita dijadikan. Pertama, berdasarkan ayat ni, Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk ibadat. Nombor 1, untuk ibadat. Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu Allah Masya Muhammad, orang yang tak mau ibadat ni, dia terlupa. Dia terlupa apa tujuan asal dia diciptakan. Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu, apa boleh buat ibadat ni buat. Kerana itu tujuan kita diciptakan. Nombor 2, kata ulama, kenapa kita diciptakan? Untuk diuji. Allah nak menguji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, aku menciptakan al-maut, mati, wal hayah, dan kehidupan, liyabluwakum, pasti aku akan uji kamu. Itu tujuan kita hidup. Jadi ayat-ayat ibu-ibu kena ingat, atas dunia ni, ada yang bentuk nikmat. Semua bentuk ujian. Ramai orang ingat, sihat tu nikmat. Sakit baru dia kata ujian. Tak. Sihat pun ujian, sakit pun ujian. Ramai orang kata kalau dapat senang, itu nikmat. Susah baru dia kata Tuhan uji dia. Dan ibu jangan faham betul. Senang pun ujian, susah pun ujian.
Yang ada anak pun Tuhan uji. Hak nikah tak ada anak pun Tuhan uji. Allah Masya Allah. Sebab apa? Sebab ni dunia ni tempat diuji. Dunia kan tempat nikmat. Kalau nak nikmat semua tak ada ujian di sana. Di sana semua nikmat. Ujian tak ada lah. Jadi ayat-ayat ibu Allah Masya Muhammad kena memandang semua yang kita dapat, yang kita sedang milik, itu bukan nikmat. Ujian. Umur pendek, mati awal. Maklum, Tu Haji. Mati muda. Sian dia nak. Tu Haji umur panjang pun Tuhan uji. Hak umur pendek pun Tuhan uji. Dia mati. Hak umur panjang pun Tuhan uji. Siapa kata umur panjang nikmat? Tak, Tuhan uji. Nak tengok ke mana dia perhabis umur dia. Jadi ayat-ayat ibu kena ingat. Semuanya berbentuk ujian. Sebab itulah kita diciptakan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Pasti kami akan uji kamu. Allah peringat banyak kali kat kita. Jangan lalai. Jangan leka. Jangan terlupa. Semua itu adalah ujian. Apa dia? Apa yang kita kecapi, apa yang kita rasai, apa yang kita dapat, semua ujian. Tuan Haji, Allah Masya Allah. Hakikat dunia apa dia? Hakikat dunia ni. Betul-betul Tuan Haji renung, dunia ni apa dia? Dunia ni, hakikat dunia ni, hakikat dunia ni, sementara. Itulah hakikat dia. Apa yang kita ada, ayat-ayat beribu, ingat, bukan selamanya. Semua sementara. Diri kita sementara. Kita nak seronok, kita nak gembira, ada masa kita sedih, ada masa semua sah. Tu orang kata Tuan Haji, kalau nak seronok sehari, buat apa? Kalau nak seronok sehari, buat kenduri. Orang pakat mai, adik-beradik pakat mai, seronok sehari. Lepas tu orang balik rumah lepas. Sunyilah kita. Saat je nak seronok tu. Berimpun adik-beradik tu Haji. Tu Haji nak seronok sehari buat kenduri. Orang pakat mai rumah, adik-beradik pakat mai, seronok. Sampai bila? Saat je. Lepas balik rumah lepas. Sunyi balik. Tuan Haji nak seronok 2-3 hari. Pergi berjalan. Tuan Haji nak berjalan berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari. Balik rumah, sunyi balik. Dia tak ada. Nak bagi tahu ayat-ayat ibu, itulah hakikat dunia. Nak seronok pun, syak ya. Nak sedih pun, syak ya. Tuan Haji nak teriak berapa lama? Tuan Haji nak sedih berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, minggu, habis. Diri kita ni berapa lama? Sampai masa hakikat dunia ni kena ingat, ujian, dan itulah kita sementara. Sementara tu hakikatul dunia. Ada orang tanya pada ulama, wahai Tok Guru, apakah hakikat dunia ni? Katanya, sementara. Itu hakikat dia. Nombor 3, ayah ibu, kita diciptakan untuk apa? Maklum. Diciptakan untuk mati. Kita nak mati, kena hidup dulu. Allah SWT diciptakan untuk mati. Ayat-ayat ibu. Sedang kata diri nak mati, apa kena buat? Itu ya. Kita diciptakan hidup. Untuk apa? Nak merasai kematian. Dah tahu diri nak mati, nak buat apa? Ayat-ayat ibu. Renung. Allah Muhammad. Aduh. Habis dekat tu. Jadi, kita tengok. Kemudian kata ia Al-Imam Al-Ghazali. Tengok balik pada kitab. 2 ayat ini mencukupilah untuk menunjukkan atas kelebihan dan keistimewaan ilmu tauhid pada ayat yang pertama.
dan menunjukkan atas kelebihan dan keistimewaan ibadat pada Allah Ta'ala pada ayat yang kedua. Hak benar tu Haji. Tu. Ni hak pertama ni. Oh, hak ni kita tak baca. Allah cuma. Baik. Ada orang. Tuan Haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni keistimewaan ilmu tauhid pada ayat yang pertama ni. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ayat yang kedua pula Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuan Haji, maksud dia nak cerita apa? Nak cerita tentang kelebihan ilmu sebelum beribadah. Itu ya. Dalam ayat pertama ni Allah Subhanahu wa taala cerita tentang ilmu. Lepas tu ayat yang kita baca tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun menceritakan tentang kita diciptakan untuk beribadat. Tapi sebelum nak ibadat kena ada apa? Tu maksud dia. Faham tak Tuan Haji? Sebelum nak ibadat kena ada apa? Ilmu. Tuan Haji, keseluruhan ibadah kita itu dengan ilmu. Tu dia kata apa? Kita tengok balik. Baca balik. Kemudian berkata ia. Siapa? Imam Ghazali. Dua ayat ini mencukupilah untuk menunjukkan atas kelebihan dan keistimewaan ilmu. Ilmu. Ayat pertama tadi kita baca. Ilmu tauhid pada ayat yang pertama dan menunjukkan atas kelebihan dan keistimewaan ibadat pada Allah Ta'ala pada ayat yang kedua. Maknanya Tuan Haji, ayat yang ibu nak buat apa pun berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Jangan buat berdasarkan akal. Ikut akal kita, semua kira boleh. Tuan Haji, semua kira jalanlah. Allah semua kira jadi. Akal kata boleh. Allah semua. Tapi dah. Berdasarkan ilmu lain Tuan Haji. Dia punya timbangan dia lain. Berdasarkan akal tanpa ilmu lain. Allahumma syuk Muhammad. Baik. Sebab tu ayat-ayat ibu-ibu ni kira alhamdulillah sempurna. Dalam ayat-ayat ibu-ibu ni orang ibadat. Sembahyang sunat buat. Segala yang sunat buat. Yang fardu jaga. Kata guru saya, ni, sempurnakan ibadah kita ni dengan ilmu. Sempurnakan ibadah ayat-ayat ibu ni. Tuan Haji orang rajin sembahyang sunat. Rajin berzikir, rajin berwirid. Rajin baca Quran, rajin sedekah. Semua tu nak kena sempurna dengan mengaji. Tuan Haji, ngaji. Allahumma syukur. Kalau Tuan Haji satu orang yang rajin ibadat, tapi mengaji tak apa mau. Tuan Haji no, dia balik, dia sembahyang, cunggit balik. Tahu maklum, cunggit balik. Dia cunggit balik. Tak kira dia main pula. Kira dengan ilmu ni tak mau langsung, tak mau. Main nak sembahyang aja. Tuan Haji, saya nak bagi tahu ni. Kalau Tuan Haji satu orang yang kuat ibadat, tapi mengaji ni tak apa mau, syaitan tak takut dengan Tuan Haji. Syaitan tepuk tangan dia tengok Tuan Haji. Syaitan tepuk tangan dia. Syaitan tepuk tangan tengok Tuan Haji. Maklum, syaitan tepuk tangan dia tengok maklum.
Takut langsung. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, boleh tengok dalam sepanjang Allah Masya Muhammad dalam kitab Fadlul Ilmi, kelebihan ilmu, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Disusun kitab tu oleh Allah Yarham Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Saya mengaji dengan dia sebelum dia meninggal. Allah Yarham Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia kata apa? Dalam susunan kitab dia tu, dia bawa satu hadis Nabi SAW. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfin abidin. Ni hadis. Satu orang yang nak memahami ilmu agama, faqih, orang yang nak faham agama, yang nak pergi mengaji ilmu agama itu, asyaddu ala syaitan. Itu lebih aku kata apa? Syaitan takut daripada 1000 orang ahli ibadah tapi mengaji tak mau. Ini Nabi sebut. Mengaji. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana dia sedang berzikir, dia sedang berwirid, ada satu orang anak raja yang kena rasuk. Tuan Haji, maklum, histeria lah kita kata, jenis mengamuk ni, jenis nampak makhluk halus ni. Kena rasuk. Katanya pergi panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Suruh main berubat ni, budak perempuan ni. Ketika waktu tu ayah beribu, dia sedang sibuk dengan zikrullah. Zikir. Allahumma syuk Muhammad. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Aku sedang sibuk. Waktu ni aku dengan Allah. Habis macam mana? Ambil selipar aku. Ambil selipar aku hampir tibai tapak kaki dia. Tu Haji. Tapak kaki orang budak perempuan tu. Hak kena rasuk. Allahumma syuk Muhammad. Cerita ringkah. Akhirnya bila bawa selipar tu, Allahumma syuk Muhammad, jin tu lari. Kata dia, aku bukan takut dengan selipar tu. Tapi aku takut dengan tuan selipar tu. Tuan pada kasut tu, Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan satu orang yang hanya kuat berzikir, kuat ibadat, tu Haji. Tapi dia juga orang yang berilmu. Tuan Haji cuba cari orang yang jadi ulama, jadi mazhab ni. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 orang ulama mazhab yang muktabar ni, bukan hanya orang yang ibadat tu lagi, tapi ibadat mereka lagi hebat daripada kita. Tapi ilmu mereka mengaji. Nak bagi tahu ayat yang dibuat Allah Masya Muhammad, kelebihan ilmu ni cukup besar. Betul dah apa yang ayat yang ibu buat ni, betul dah. Mengaji, ada masa mengaji. Mengaji. Kuliah duha mengaji, kuliah subuh mengaji, kuliah maghrib mengaji, kuliah mengaji. Betul dah. Allah Masya Allah. Jangan semua. Baik, habis dekat tu nah. Baik. Lagi. Adapun ilmu yang lain daripada mengenal Allah Ta'ala, yang lain daripada ilmu tauhid itu, cabang furuk daripadanya jua. Ada ilmu wajib, ilmu fardu ain, dan ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain apa tu Haji? Apa maksud fardu ain? Maklum, fardu ain apa? Fardu ain. Fardu li kulli ainin wajib atas tiap-tiap diri. Kena mengaji, ayah ibu. Ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, tu wajib kena mengaji. Mengajilah, ayah ibu. Saya pun mengaji bidang-bidang tu. Cuma masa masuk tu minat tertumpu kepada ilmu hadis banyak, ilmu tasawuf banyak. Tapi pergi mengaji tak? Fiqah mengaji, ambil tahu. Tauhid mengaji, ambil tahu. Allah Muhammad.
Tapi yang tumpuan saya waktu mengaji tu hadis dan tasawuf. Saya banyak ke arah situ. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ilmu fardu kifayah. Banyaklah ayat-ayat bimu. Tapi bersyukur satu ya. Jadi, hukum mengaji ilmu dah berapa? Hukum mengaji ilmu. Pertama, wajib mengaji ilmu fardu ain. Kedua, harus mengaji. Apa ilmu harus mengaji? Ilmu kemahiran hidup. No? Cara nak buat ni, cara nak buat ni. Tu harus pergi mengaji. Tak mengaji, tak berdosa. Harus. Ada yang haram mengaji. Pergi mengaji, haram. Ilmu apa? Ilmu sihir. Tu aja. Saya nak tengok macam mana Allah Ta'ala bagi hidayah kat kita. Kalau Tuan Najib tak mau main kuliah maghrib ni, nak pergi mengaji, kuliah sihir maghrib. Siapa nak halang tu Haji? Maklum. Siapa nak halang maklum? Dia kata, aku tak mau pergi mengaji ilmu ni. Aku nak pergi mengaji ilmu sihir. Siapa nak halang tu Haji pergi mengaji ilmu tu? Tak masalah. Pergi. Tapi Allah tak detik kita, umur kita, masa kita nak pergi mengaji ilmu macam tu. Tak ada orang pergi mengaji. Ada tu Haji. Dia pergi mengaji macam mana cara nak curi duit. Dia pergi cari macam mana cara nak pukau orang. Cara nak sihir orang. Ada. Tu Haji. Dalam masa 1 minit, boleh buat pelari berjuta. Polis pun tak damai. Tu Haji ingat tu, mereka tak ada kursus dah. Ada kursus. Dalam tu Haji pergi kursus umrah, kursus haji, kursus melih. Mereka ada kursus mencuri. Online. Ada. Nak buat pelari, duit berjuta, tak sampai seminit. Tu bukan orang tak ada ilmu. Tu mesti ada ilmu. Tu Haji peti-peti besi yang tu Haji kunci sekuat-kuatnya tu, mereka senang je buka. Mesti mengaji ilmu macam mana nak mencuri. Nak masuk rumah orang macam mana. Tu Haji. Tu semua ada kursusnya. Tuan Haji boleh tak nak pergi mengaji ke situ? Tak nak siapa nak halang Tuan Haji kalau nak pergi belajar. Tapi Allah tak detik, Allah tak ingatkan kita nak pergi mengaji ilmu tu. Tuan Haji, orang Lok Ponsu kampung saya, kena pukau hilang 4,000. Tahu macam mana cara dia pukau? Ni peringatan lah, boleh kongsi. Lah ni cara dia pukau kita dengan buih asap rokok. Dia cuik Tuan Haji beralih ke dia buih asap rokok. 5 terus. Bini tunggu di rumah. Laki tak balik sampai tengah malam. Pergi report polis Bagan Serai. Maklum. Pergi report polis Bagan Serai. Tahu jumpa kat mana? No, jumpa kat Allah Muhammad. Dekat Manjung. Dekat Manjung. Polis pergi cari dekat Manjung. Jadi, hilang 4,000. Pergi cucuk duit di sana. Dia abang dapat gaji kot bulan ni. Kita pun anggur. Jom ikut saya pergi tepi cucuk duit. Agak-agak Tuan Haji, ilmu pukau tu sampai kita tak sedar apa tu. Orang reti ke orang tak reti tu? Orang reti. Ada kelas-kelas ya. Dalam Tuan Haji dia buat kuliah duha, kuliah maghrib ni. Waktu ni ada orang pergi mengaji ilmu pukau, ilmu sihir, ilmu santau. Di Pulau Pinang, Tuan Haji. Mereka pun cari duit. Nak pergi mengaji kan mereka kena bayar iuran sampai 3-4 ribu. Di Pulau Pinang. Tuan Haji nak macam mana nak buat? Nak bagi separuh gila? Nak bagi jadi bodoh? Nak bagi jadi berpisah? Hang bayar 5 ribu kat aku buat. Siap. Mereka ajak lagi. Kena buat macam ni. Ayah, ibu-ibu. Ada orang pilih nak mengaji ilmu macam tu. Haram hukum dia. Tuan Haji, kita pun boleh pergi. Tapi Allah tak detikkan kita. Allah tak ingatkan kita nak pergi belajar ilmu lagu tu. Yang kita ingat apa? Ingat kata nak mati, nak cari bekalan, nak cari pahala, nak mengaji ilmu fardu ain. Alhamdulillah. No? Alhamdulillah Allah pilih kita. Baik-baik. Cukup sampai dekat tu. Macam mana boleh kena situ? Jadi, no? Allahu Akbar.
Syukur. Baik, habis. Kemudian berkatanya lagi, ketahuilah bahawasanya ilmu itu terlebih mulia dan terlebih afdal daripada beribadah. Seperti mana sabda Nabi. Ni Tuan Haji, kitab. Saya ulang kali lagi. Untuk paling-paling kurang Tuan Haji, inilah, ayat ni lah. Tuan Haji kata, saya kata, ni kitab kata. Dia kata apa? Ayat tu menunjukkan bahawasanya ilmu itu terlebih mulia. Lebih afdal daripada beribadat. Lepas tu, Tuan Haji, macam mana Tuan Haji boleh ibadat tapi tinggal mengaji? Tinggal majlis ilmu. Kita tersilap. Tersilap. Ayat ibu. Kena semangat. Kena muliakan majlis ilmu ni. Sebab dia terlebih mulia pada beribadah. Tapi ada orang ibadat boleh tinggal kemuliaan ni. Okey? Ayat ibu. Tengok perkataan Nabi SAW. Fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adna rajulin min ummati. Jadi kita faham hadis ni sama-sama. Kelebihan orang alim atas orang yang berbuat ibadat. Tengok. Kelebihan orang alim, orang mengaji dengan orang yang ibadat ya tapi tak mau mengaji. Seperti apa? Seperti kelebihan aku, kata Nabi. Kelebihan aku atas sekurang-kurang pangkat daripada lelaki daripada umatku. Bahasa mudah, saya bagi faham. Nabi menyamakan orang yang alim, orang yang mengaji ilmu sama seperti mulianya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mulia tak? Mulia. Nabi mulia. Nabi kata orang yang alim, orang penuntut ilmu, dia sama kemuliaannya macam aku. Nabi samakan kemuliaan tu dengan diri dia. Tu aja. Seperti apa? Seperti Allah SWT dibandingkan Nabi dengan orang lelaki yang paling rendah kedudukan dia. Allah. Tuan Haji, pergilah siapa tak mengaji. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah, dia pergi ke pasar, dia ambil loceng. Nak bagi berimpun orang ni. Ting, 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 ting. Orang dulu cara nak berimpun panggil loceng. Ketuk loceng. Kan? Ting, 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 ting. Orang pakat berimpun. Awak ni pasal apa ni? Ada apa ni? Apa kata Abu Hurairah? Hampa nak tak harta pusaka Nabi SAW. Nabi tinggal harta kat kita. Lupa pakat tanya. Di mana? Di masjid tu. Pergi. Harta Nabi ada di situ. Orang duk faham harta tu harta. Pi tengok. Mana tak ada. Maka kata Abu Hurairah, tu hampa nampak tak di tiang-tiang masjid? Halaqah ilmu. Itulah harta pusaka Nabi. Apa kata Nabi? Siapa yang ambil harta pusakaku ini, dia telah ambil satu benda yang paling bernilai sekali. Tuan Haji sedang ambil harta pusaka yang Nabi tinggal. Apa kata Nabi? Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para Nabi itu tak tinggal duit ringgit. Walakin warasul ilma. Tetapi para Nabi itu tinggal ilmu. Ilmu tu harta pusaka Nabi. Ilmu tu harta pusaka Nabi. Siapa nak ambil tu Haji? Ayah-ayah ibu ni lah. Ayah-ayah ibu lah dua ambil harta pusaka Nabi ni. Nabi kata siapa yang ambil harta pusaka ni, dia telah ambil pemberian yang paling bernilai sekali. Tu Haji, lagu mana kita duk rebut harta pusaka dunia tu? Rebutlah ni. Ni harta pusaka ni. Harta pusaka Nabi tinggal. Rebut. Rebut ayah-ayah ibu. Tapi saya yakin ayah-ayah ibu. Yang duduk dengan saya ni malam ni. Tu Haji memang orang mengaji dah. Tu Haji memang orang mengaji dah daripada dulu ni. Sebelum masa saya kecil-kecil pun Tu Haji dah mengaji dah. Dulu, kini dan selamanya Tu Haji lah mengaji.
Cuma kita peringat balik. Patutnya hak ni saya kata kat orang tak mai. Betul tak? Kata kat Tuan Haji nak buat apa? Tuan Haji mau mengaji dah. Saya pergi ceramah Tuan Haji. Saya pergi ceramah di masjid paling rendah sekali di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang Tuan Haji, masjid memang kedudukan tercorot punya. Di Pulau Pinang, kedudukan masjid tercorot Pulau Pinang. Ha? Mereka nak jemput saya kuliah Maghrib. Tuan Haji tahu mereka kata apa? Ustaz, kami nak panggil Ustaz pun kami segan. Kami nak panggil Ustaz buat kuliah ni, kami malu. Jemaah tak ada. Saya kata, kalau macam tu jangan panggil saya kuliah Maghrib. Habis, panggil saya khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat, hak mana tak main, semua main. Allah masih Muhammad. Dia kata betul juga. Saya pergi tu ke pertama, jemputan bukan kuliah Maghrib, jemputan khutbah. Pasal mereka nak hidupkan masjid tu, mereka tak tahu cara. Macam tu ni, masjid tercorak Pulau Pinang, mereka kata, mereka sendiri kata. Bukan saya kata, saya pernah tahu, saya bukan orang Pulau Pinang. Mereka sendiri kata, Ustaz, ni kami malu, kena abang Ustaz ni, masjid tercorak Pulau Pinang, masjid kami, tak ada orang. Nak kuliah perdana, nak panggil Ustaz, jauh-jauh pun main. Kami sekan. Tak ada orang. Sampai terang tu je. Nah, ini saya kata saya cadang. Kalau aku tu, jangan panggil saya kuliah Maghrib. Dah tak ada orang. Panggil saya khutbah Jumaat. Tu Haji, saya pergi tu Haji. Bukanlah nak buat apa, bagi ayat kesedaran. Bukan kita nak buat, nak maki hamun, tak dah. Cerita hadis-hadis Nabi tu Haji. Allah. Sejak hari tu, berkata Ustaz, mainlah khutbah Jumaat lagi kami jemput. Orang pakak mai, Maghrib, mai tu Haji. Kesedaran nak bagi hidup masjid tu. Allahu Akbar. Bukan senang, ibu-ibu. No? Sebab tu. Baik, lagi. Mana dia? Dan sabdanya lagi, tu Haji. Ni, hadis yang kita nak baca tadi, hadis yang kita baca tadi, sampai nak yang sekarang ni, semua cerita kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Saya nak cerita tu Haji. Satu benda ni tak boleh dinafikan. Tu Haji tahu tak? Majlis ilmu ni, satu perkara yang akan ditinggalkan oleh manusia. Saya sedar. Dalam saya hidup kempen ni, mak mengaji. Dalil dah bagi, kelebihan dah bagi, hadis dah bagi. Tapi Nabi pernah sebut. Nabi kata ada perkara yang akan ditinggalkan oleh manusia. Maksud dia bukan makin ramai. Orang makin jauh. Orang makin tinggal. Sebab apa? Itulah petanda akhir zaman. Tanda kiamat. Tapi harap-harap bukan kita lah. Ayah-ayah, ibu. Apa dia? Pertama. Orang akan tinggal masjid. Masjid semakin tak ramai. Jadi kempen lah lagu manapun. Faktanya Nabi dah sebut. Akan ditinggalkan oleh umat aku. Masjid. Yang kedua Allah SWT. Majlis ilmu. Majlis ilmu tu Haji. Kempen lah lagu manapun. Buatlah apa cara pun. Dia tetap akan ditinggalkan oleh manusia. Pasal apa? Itulah petanda nak kiamat. Tapi harap-harap bukan kita lah yang tinggal majlis ilmu tu. Kita ambil. Dalam orang tak mau, aku ambil. Haji, dia macam nasi. Kan? Nasi putih orang ambil. Tinggal kerak, siapa pun tak mau. Kerak tu lah kita ambil makan. Tak sedap tu, esok nikmat. Dalam semua orang tak mau, satu kita ambil. Apa lagi tu Haji? Yang ketiga, yang ditinggalkan. Ulama tu Haji kempen. Ikutlah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kempen ke mana pun. Makin hari makin orang tinggal tuk-tuk guru. Orang benci dengan tuk-tuk guru. Yang keempat apa dia? Orang tinggal. Allah Masjid Muhammad, Islam. Tu Haji, Islam kan ditinggalkan. Banyak orang murtad. Itu tanda kiamat. Itu fakta dia. Sebab tu ayah ibu. Betul lah.
Kita kena berjuang. Berjuang. Walaupun benda tu akan berjuang juga nak dapat pahala. Ajak orang buat kebaikan. Ajak orang mengaji. Ajak orang main masjid. Ajak orang ikut Islam. Ajak orang ikut ulama. Itulah pahala kita nak dapat. Baik. Cukup main tegak tu. Jangan panjang-panjang. Jadi kitab tak habis. No? Lagi. Dan sabdanya lagi, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama'u ummati. Tengok. Tidakkah aku tunjukkan kepada kamu atas semulia-mulia ahli syurga? Siapa paling mulia ahli syurga? Jawab sahabat, bahkan tunjuklah ya Rasulullah. Sabdanya, mereka ialah orang-orang yang alim daripada umatku. Tuan Haji, orang alim daripada umat aku. Maksud orang alim ni orang berilmu, orang mengaji. Tuan Haji, syurga atas dunia ni ada berapa? Yang Allah Ta'ala dahulukan atas dunia ni. Allah bagi rasa sikit, ya itulah syurga. Syurga betul di sana. Ni tu Rawdatun min riyadil jannah. Taman syurga yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni. Pertama, Rawdah Nabi. Rawdah Nabi tu syurga. Nabi kata, kuburku dengan mimbarku, Rawdatun min riyadil jinan. Itu merupakan taman-taman syurga yang Allah Ta'ala bagi rasa atas dunia ni. Tuan Haji. Apa lagi, Tuan Haji? Majlis ilmu. Majlis ilmu ini kata ulama, Rawdatun min riyadil jannah. Taman-taman syurga. Kenapa disamakan majlis ilmu ni dengan taman-taman syurga? Tuan Haji, dari sudut apa? Tuan Haji, dari sudut apa disamakan majlis ilmu ni dengan taman-taman syurga? Pertama, dari sudut ketenangan. Tuan Haji tengok, tenang. Ya. Dia tak macam pasar malam. Dia tak macam supermarket. Tenang. Ya, itu dikatakan Rawdatun min riyadil jannah. Allah Ta'ala cerita lagi dalam Quran. Ciri-ciri syurga tu. La Allah Masyarakat Muhammad. La yasma'una fiha lagwawan. Tidak dengar perkara-perkara lara. Tidak dengar perkara yang tak elok. Jadi tengok orang yang duduk dalam majlis ilmu. Mana cakap yang kasar. Mana cakap yang lucah, yang kesat. Tak ada. Semua Allah. Ya Allah. Itu syurga. Dalam syurga Allah kata, la yasma'una fiha. Tak dengarlah benda-benda yang tak elok. Kataan-kataan tak elok ni. Tak dengarlah. Lagu mana di syurga esok macam ni? Jadi kita hanya dengar ayat Quran, dengar zikrullah, dengar nama Rasulullah, berzikir, berselawat, berdoa. Macam syurga. Tu. Tuan Haji, Allah bagi rasa tenang. Tuan Haji, maklum tenang tak? Duduk dalam majlis ilmu. Tenang. Tuan Haji tenang tak? Duduk dalam majlis ilmu. Tenang. Jadi Tuan Haji keluar ni. Mula serabut. Mula dah dia main serabut. Dia ingat ni. Dia bercakap tu, bercakap ni. Dia duduk dalam majlis ilmu kan ingat apa? Saya Tuan Haji kuliah Simpang 5. Tak Zahra ni mengarut lah. Baca kitab. No? Kuliah kitab tak habis kalau begitu. Kan Allah cuma ada cukup dia tegak tu. Cukup lah. Allah Masyarakat Muhammad. Lagi. Balik pada Syai tadi. Balik pada Syai. Tuan Haji no? Baik. Apa lagi taman-taman syurga? Rawdah Nabi, majlis ilmu, iaitu ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit termasuk Rawdatun min riyadil jannah. Taman-taman syurga. Tuan Haji, ziarah orang sakit. No Allah Masyarakat. Cukup dia dekat tu. Lagi. Kemudian berkatanya lagi. Berkatanya lagi itu siapa kata? Tuan Haji. Kemudian berkatanya lagi. Imam Ghazali lah. Imam Ghazali sebut. Tuan Haji. Kitab ni, kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni Tuan Haji, mengikut pada Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Tu. Yang RUU, Undang-Undang Mufti Wilayah tu.
Hari ini dibahaskan. Hari ini sedang dibentangkan, dilawan oleh puak-puak musuh Wahabi dan sebagainya. Kita mengikut kepada Allah Muslimat. Kalau ilmu fiqah, Tuan Haji, dia macam ni. Akidah ahlu sunnah wal jamaah macam satu payung besar. Bawah payung tu siapa dia? Fiqah. Kita ikut siapa? Imam Syafi'i. Akidah kita ikut Imam Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tasawuf kita ikut Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Salah satu ni kitab ni. Berkatanya lagi. Siapa kata? Imam Ghazali kata. Maka sekarang nyatalah kepada engkau bahawa ilmu itu terlebih mulia. Sekali lagi, saya ulang. Tuan Haji Ayub memang tak silap pilih jalan. Betul lah jalan ni. Mayang, ngaji, kuliah maghrib. Esok macam tu ke? Mayang, ngaji, kuliah maghrib. Jangan cemui. Jangan cemui. Jangan duk fikir nak pergi buat benda lain. Jangan duk fikir ada apa. Aku mengaji ni ada apa. Tuan Haji, kita takkan tahu ada apa selagi kita tak mati. Tuan Haji, maklum tanya Ustaz. Apa untung saya dapat ni? Mengaji berpuluh-puluh tahun ni. Saya dapat apa? Tuan Haji, kita takkan tahu apa-apa keuntungan yang kita dapat. Melainkan saat mati ya. Hak tu ya. No? Cukup masuk waktu dah tu. Jadi ya. No? Ayah. Kan? Jadilah. Nanti kita sambung lagi. Ayah bimu. Masuk waktu lah. Nampaknya tak habis lah. Takat tu dulu nah. InsyaAllah ayah ibu ada rezeki kita jumpa lagi masa akan datang. Mudah-mudahan majlis ilmu ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Tanda nah kat mana? Kita ni tu dekat tu. Kemudian berkatanya lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin. Saya kata hari Ahad tak boleh lah Tuan Haji. Banyak masa hari Ahad ni dengan keluarga pun semua saya tukar mai hari Isnin. Hari Isnin insya-Allah nah kita jumpa bulan depan pula. Jadi ayah-ayah ibu-ibu sebelum saya tutup baca doa ni sebulan sekali ada rezeki Tuan Haji ibu-ibu saya mai bawa tabung sumbangan untuk ayah-ayah satu untuk ibu-ibu satu. Siapa-siapa nak bantu saya untuk wakaf makan pelajar-pelajar di pondok saya Tuan Haji 15 orang saya bela 15 orang pelajar. Saya bela pendidikan semua bagi percuma. Cumanya siapa-siapa nak bantu untuk makan mereka. Sehari 3 kali Tuan Haji makan. Masak sendiri. Siapa masak? Saya. Tu yang murah. Kalau catering mahal Tuan Haji. Saya masak sendiri Alhamdulillah. Apa saya masak? Budak makan. Kalau ada rezeki lebih, maklum ada lebih, seorang RM10 ya. Sehari berapa? RM200 sehari. Sebulan RM6,000 saya kena cari. Tak apa, pelan-pelan. Mudah-mudahan ada orang yang sudi membantu. No, mudah-mudahan Allah berkati. Tuan Haji ada rezeki maklum, mailah pondok saya ziarah. InsyaAllah. Tengok anak-anak murid. Bila Tuan Haji tengok, lebih terkesan di hati. Nak membantu daripada duduk dengar tak pernah mai. InsyaAllah. Baiklah. Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم